sebenarnya banyak isu-isu yang berlaku dekat Malaysia. Antaranya lah, saya masih ingat lagi saya pernah ikut Brother Lim ke Penang dan kemudian kita menjumpa dengan seorang wanita Cina, berbangsa Cina. Kemudian dia telah minta untuk murtad ataupun keluar daripada agama Islam atas sebab-sebab pasangan dia itu telah pun orang kata tu curang terhadap dia, dan pasangan dia adalah seorang Muslim lah. Walaupun mereka belum ada apa-apa ikatan, tetapi disebabkan orang kata tu bila dah cinta, dia pilih untuk peluk Islam semata-mata nak berkahwin dengan pasangan dia ni. Tetapi apa yang berlaku ialah selepas hubungan mereka itu retak, dia pilih untuk keluar daripada Islam dan dia berjumpa dengan Brother Lim. Dan saya rasa ini adalah isu yang sebenarnya berlaku di kalangan orang-orang yang memeluk agama Islam atas dasar cinta. Mereka dapati bahawa masuk Islam itu sebenarnya senang. Mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian pergi daftar, dah anda telah pun Islam. Dan tetapi mereka rasa sangat susah apabila mereka itu nak keluar daripada Islam. Apatah lagi, ada pula di dalam syariat Islam bahawa sekiranya orang Islam itu murtad, dia dihukum bunuh contohnya. Jadi minta Brother Lim untuk penjelaskan. Silakan, tafadhal. Wow, soalan yang amat pedas dengan cili api sekali. Terima kasih soalan daripada Brother Fadli. Sebenarnya dalam soalan yang Brother Fadli kemukakan tadi, ada beberapa soalan dalam tu. Mungkin saya kupas sedikit demi sedikit. Yang pertama tadi sebut tentang bila ramai yang masuk Islam kerana cinta. Semata-mata kerana cinta. Saya sering kali beritahu orang yang ingin nak masuk Islam kerana cinta, kerana nak kahwin. Saya akan beritahu mereka, saya kurang galakkan. Saya tak kata tak boleh masuk. Saya kurang galakkan. Kenapa? Sebab biasanya kalau kamu nak masuk Islam kerana cinta, bila cinta itu sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Itu mula-mula. Tapi bila cinta itu sudah tak jadi, coklat rasa tai kucing. Berarti kalau seseorang tu masuk Islam, masuk Islam semata-mata nak kahwin. Bagi saya, kalau dia tak belajar Islam dulu, kalau dia tidak memahami Islam, kalau dia tidak memeluk Islam dengan kefahaman, saya kurang galakkan. Saya kurang galakkan. Sebab inilah masalahnya. Bila sesuatu yang dah berlaku dan dia nak minta keluar. Padahal bila tanya dia, langsung tak tahu mengenai Islam. Dia pergi daftar semata-mata nak nikah. Sebab cinta. Nampak tak? Tak adil untuk dia. Tak adil untuk, contoh kalau dia dah nikah pun, kemudian nak cerai, ada anak. Tak adil untuk suami dia, tak adil untuk anak dia. Maka saya kurang galakkan. Saya biasanya akan suruh orang itu mari untuk mengikuti beberapa kelas, 5 hingga 10 kelas dulu, ataupun sambil belajar dulu sebelum dia buat keputusan. Itu pertama. Yang kedua, kalau orang-orang yang masuk Islam kerana nak kahwin, tak salah sebenarnya dalam Islam. Tak salah. Hanya salah bila dah masuk, tak mau belajar, tak mau datang kelas, tak mau amalkan, tak mau kaji, dan orang yang sama-sama salah, orang yang bawa dia masuk Islam, sama-sama salah. Orang yang mengislamkan dia pun sama-sama salah. Sebab tugas kita kena follow up. Make sure that Islamic information telah sampai kepada mereka. So itu yang sedih tu. Yang kedua soalan yang kamu tanya tadi, masuk mudah, keluar susah. Saya nak tanya, di manakah dunia hari ini yang kita buat kontrak, kita sign kontrak, dan tiba-tiba kita nak keluar dari kontrak tu mudah? Ada? Di mana ada kontrak? Contoh, saya beli rumah, tiba-tiba saya dah beli, saya dah buat keputusan, tiba-tiba kata, bank, sorry, aku tak jadi aku dah pull out. Boleh? Is it that simple? Ada? Tak ada, pasti tak ada. Ya, so point di sini adalah, sebab itulah saya selalu, orang yang nak mengislamkan mereka pun, kena pastikan mereka faham dulu. Kena pastikan beritahu mereka, isi undang-undang di Malaysia. Dengar, saya kata undang-undang di Malaysia. Seolah-olah ada pintu masuk, tak ada pintu nak keluar. So selalunya saya akan beritahu mereka,
make sure you think carefully. You think many times. Okay, sebelum kamu nak buat keputusan. Sebab kita kena faham, di Malaysia, undang-undang di Malaysia, okay, mengikut maslahah. Okay, kalau orang boleh masuk keluar, apa akan jadi dalam masyarakat Islam di Malaysia? Sebab itulah kerajaan kita, okay, mengadakan satu undang-undang bahawa masuk boleh, keluar tak boleh. Tapi boleh mohon, sekiranya kamu mempunyai sebab yang munasabah, sebab yang sebab yang boleh membenarkan kamu keluar, maka kamu boleh. Tapi secara umumnya memang tak boleh. Memang tak boleh. So boleh masuk, tak boleh keluar. Saya kata undang-undang, it based on the maslahah. Tapi kalau kita lihat konteks dalam Islam, zaman Nabi ada orang keluar dan suruh Islam. Okey? Sebab tu saya selalu cakap dengan orang, kalau orang tu nak keluar, boleh. Keluarlah daripada Malaysia. Maksudnya bila kamu pergi ke luar negara, dan kamu tak perlu ikut undang-undang di Malaysia lagi, betul tak? Maka kamu boleh teruskan apa yang kamu dah buat. Tetapi bila kamu masih lagi duduk di Malaysia, masih lagi jadi rakyat Malaysia, duduk di Malaysia, maka kita terpaksa ikut undang-undang yang ada di Malaysia. Di Malaysia. So bagi saya begini, bukan tak boleh keluar, boleh mohon. Okey, banyak negeri dia membenarkan orang sedemikian untuk mohon. Tetapi bukan semua orang yang nak go through, dia nak macam seolah-olah saya nak keluar. Tak bolehlah begitu. Dia mesti ada prosedur step by step. Kalau kamu boleh lalui step by step prosedur tu, maka ada peluang kamu boleh mohon. Tapi pendekkan cerita bukan mudah. Pendekkan cerita seolah-olah tak boleh keluar lah, maksud saya. Wallahu alam, brother. Wallahu alam. Okey, alhamdulillah. Satu penjelasan yang sangat jelas bagi saya ya. Yang saya macam Brother Lee sebut pada peringkat awal tadi, kalau kita dah mula sign kontrak, contohnya lah, kalau contoh kita ambil macam sign untuk insurans ya, dan bukan mudah untuk kita nak just apa ni orang cakap tu retract ataupun keluar dari kontrak tu. Dan apabila yang saya faham daripada apa yang Brother Lee masukkan tadi ialah apabila kita ucapkan 2 kalimah syahadah dengan penuh keyakinan, sebenarnya kita telah pun masuk dalam, ibaratkan kita masuk satu kontrak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita dah ada kontrak dengan Tuhan Sang Pencipta kita hendaklah patuhi kan, dan bukanlah mudah begitu saja untuk kita keluar daripada agama yang telah Allah tetapkan itu. Dan satu poin lagi yang saya rasa sangat bagus ialah di mana Brother Lim sebut juga berkenaan dengan kalau sekiranya orang itu nak juga murtad, mereka itu bolehlah keluar daripada negara Malaysia dan ikutlah undang-undang di luar negara yang mungkin tidak mewajibkan untuk macam contohnya di Malaysia kita ada program istitabah, iaitu apabila mereka nak keluar daripada Islam, mereka harus melalui beberapa sesi dalam beberapa sesi kaunseling sebelumlah kes mereka itu diluluskan ataupun dibawa ke mahkamah.